Dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak sambung. Okey, so jadi kita nak belajar hari ini, kita nak belajar tentang bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set ya. Okey. So biasanya yang dia akan bagi kamu satu ayat lah, okey, ayat panjang. So jadi kamu kena selesaikanlah masalah tu. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh 6, sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas insentif untuk mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Sebanyak 65 orang murid memilih kelas bahasa Melayu, 70 orang murid memilih kelas sejarah, manakala 50 orang murid memilih kelas bahasa Melayu dan sejarah. Hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas insentif. Okey, so jadi mula-mula kita senaraikan apa maklumat yang diberi ya. So maklumat yang diberi dekat sini, okey, dia kata ada 140 orang murid. Okey. Okey, so jadi 140, so kita tandakan sini. Okey, kemudian dia kata diberi peluang untuk menyertai kelas insentif mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Okey, so ada sejarah dengan bahasa Melayu. Okay, kemudian dia kata sebanyak 65 orang murid memilih bahasa Melayu. Okey, so 25 untuk bahasa Melayu. So 65 ni. Okey, kita dah catatkan. Okay, kemudian dia kata 70 orang murid memilih kelas sejarah. Okey. So kelas sejarah ada 50 orang. Okey, kelas sejarah ada 50 orang. Okey, so jadi 70 orang kelas bahasa sejarah dan 50 orang murid memilih sejarah dan bahasa Melayu. So persilangan ni, okey, 50. Hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. Okey. Okey, so jadi cara nak selesaikan masalah ni. Okey. Yang pertama, kita lukis dulu gambar rajah dulu ya. Okey, so kita lukis gambar rajah. Okey, so jadi macam nak lukis gambar rajah macam ni. Okey. So, okey, macam nak lukis ni. Okey, so jadi okey, so cara nak lukis, okey, mula-mula kita buat dulu universal set semester. Okey, dalam bahasa Melayu set semester. Okey, so jadi dia kata ada bahasa Melayu dan ada sejarah. So ni bahasa Melayu, ini sejarah. So jadi bahasa Melayu dengan sejarah bilangan dia 50. So jadi sini 50. Okey, dia persilangan kan. Okey, BM dengan sejarah. So 50. Okey, lepas tu dia bagi tahu lagi bahasa Melayu 65 orang. So jadi baki dia ni, okey, so kita nak cari baki yang kat sini ni. Baki ni berapa? So jadi cari baki tu, jadi bahasa Melayu kan 65 orang. Okey. Tolakkan dengan yang ni 50. So ni 50. So baki dia adalah 15. Okey. So sini adalah 15. Okey, manakala untuk sejarah pula, sejarah ada 70. Okey. So kita nak cari bahagian sini berapa? Okey. Bahagian sini ada berapa? So jadi nak cari sini sejarah ada 70 orang. Sejarah ada 70 orang, tolakkan dengan 50 kat sini. So kita dapat 20. So sini dapat 20. Okey, so jadi murid sebenarnya ada 140. Okey. So 140. Sekejap, cikgu ambil kalkulator. Okey, so jadi 140 tolakkan dengan ni ya, 15. Okey, 15 tolakkan dengan 50 tolakkan dengan 20. So kita dapat 55. So jadi yang kat bahagian luar ni ada 55. So kita nak cari berapakah pelajar yang menyertai kelas insentif. Okey. Jadi pelajar yang menyertai kelas insentif, kita campurkan ni 15
campur 50 campur 20. So kita dapat 85. Okey. So jadi pelajar yang mengikuti kelas inisiatif, yang inilah yang dalam kurangan ni. Okey. Yang cikgu warna kuning kan ni. Okey, yang 55 orang ni tak sertai. Okey, yang ni dia tak sertai. Okey, dia berada di luar. So jadi kita campurkan. Okey, 15 campur 20 campur 20. 50 campur 20. So kita dapat dah 85. Okey. So itu baru soalan A. Sekarang kita nak cari B, jumlah pelajar yang tidak menyertai kelas. So inilah tadi kita dah cari tadi kan. Okey, kita dah cari dah tadi. Okey, 140 tolakkan dengan 85. So kita dapat dah 55. Okey. So itu untuk soalan contoh 6. Okey. Sekarang kita nak buat soalan contoh 7. Okey. Okey, soalan 7. Kita baca dulu dia punya ayat. Okey, sebanyak 200 pelajar universiti disoal selidik tentang penggunaan alat teknologi. Okey, hasil kajian menunjukkan 155 orang pelajar memiliki telefon bimbit. Okey. Kemudian 90 orang pelajar memiliki komputer riba. 37 orang pelajar memiliki tablet. 4 orang pelajar memiliki kedua-dua komputer riba dan tablet sahaja. Okey, 50 orang pelajar memiliki kedua-dua telefon bimbit dan komputer riba sahaja. 5 orang pelajar memiliki telefon bimbit dan tablet sahaja dan 83 orang pelajar memiliki telefon bimbit dan sahaja. Okey, hitungkan jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Okey, so kalau kita tengok baca dia banyak terlalu maklumat kan. So jadi kita keluarkan maklumat macam ni. Okey. So yang pertama dia kata 200 pelajar. Okey. Kat sini dia kata ada 200 pelajar. So jadi kita tanda tulis 200 pelajar. Okey, lepas tu dia kata ada 150 orang murid yang memiliki telefon bimbit. Okey, 155. Okey, 90 orang ada komputer riba. Okey, komputer riba 90 orang. 37 orang tablet. Okey, 4 orang pelajar memiliki komputer riba dan tablet. Okey. Okey, ni ada 4 orang lah, ada tablet dan ada komputer riba. Okey, kemudian 50 orang murid belajar memiliki telefon bimbit dan komputer riba saja. So jadi ada 50 orang ada komputer riba dan telefon. 5 orang pelajar memiliki telefon bimbit dan tablet saja. Okey. So 5 orang saja telefon bimbit dan tablet saja dan 83 orang pelajar memiliki telefon bimbit sahaja. Okey, so jadi 83 ada. Ya, so jadi dah keluarkan maklumat ni. Okey, kemudian dia nak yang ketiga-tiga. Okey. So cara nak jawab soalan ni kita kena lukis macam ni. Okey. Lukis apa ni namanya? Gambar Raja van. Okey, so jadi macam mana nak lukis gambar Raja van? Okey. So nak lukis gambar Raja van dia berdasarkan kepada maklumat yang diberi. Okey. So mula-mula cikgu guna pen merah lah. Okey, so jadi cikgu lukis set semesta dulu. Okey, kemudian ada telefon bimbit. Okey, so jadi cikgu akan baca sebagai H lah. Okey, kemudian komputer riba. Okey, kemudian lagi satu tablet. Okey, tablet. Okey, so H ni sebagai handphone, R ni adalah sebagai komputer riba. Ikut R kita tak K lah. Okey. So komputer dan T adalah tablet. Okey, so maklumat yang dia bagi sini, telefon bimbit ada 155. Okey, so jadi telefon bimbit ni semua ada 155. Komputer riba ada 90 orang. Tablet ada 37. Telefon bimbit dan komputer riba. Okey, so jadi kita tulis yang ada dalam persaingan. Okey, telefon bimbit dengan komputer riba ada 50 orang. Okey, handphone dengan komputer 50 orang. Okey, so jadi di sini 50 orang.
Okey, kemudian komputer riba dan tablet saja. Okey, so ada 4. Komputer dengan tablet ada 4 orang. Okey, kemudian telefon bimbit saja ada 83. Kemudian dia bagi tahu lagi telefon bimbit dan tablet sahaja. Okey, so sini ada handphone dengan tablet, so ada 5 orang. Okey, soalan dia nak yang memiliki ni. So jadi dia nak yang tengah-tengah ni berapa? Okey. So jadi nak cari tengah-tengah ni. Okey, so jadi pertama kita nak cari dulu yang kita tak tahu ni lah. Okey, bahagian-bahagian yang kita tidak tahu. Okey, so jadi okey, so jadi kat sini dia berkata, kalau kamu kat sini, okey, apa beza telefon bimbit dengan telefon bimbit sahaja? Okey, telefon bimbit sahaja maksudnya yang hanya ada telefon bimbit sahaja. So 83. Kalau telefon bimbit ni dia merangkumi ni satu bulatan ni semua ni. So jadi kalau bila telefon bimbit saja, dia bahagian yang ini saja. Okey. Dia tak termasuk dalam ni dengan ni tak termasuk. Okey. So RM83, RM83 pula. So 83 sahaja. Okey. So jadi apa lagi maklumat yang cikgu tak tulis? 50 dah, 83 dah, 4 dah. Okey, tablet saja 37. Okey. Tablet. Okey. Tablet okey, dah campur dah sekali. Okey. Okey, lepas tu kita cari pula nilai X dan Y. Okey. Lepas tu kita letak sini X dan Y. So jadi di sini sebabkan kita tak tahu nilai ni berapa, so cikgu letak ni sebagai X dan ini adalah Y. Okey. Lepas tu kita buat persamaan. Okey, handphone dia kata ada apa ni? Ada 155 kan. So jadi kita boleh cari nilai X ni lah. Okey, so jadi nilai X. Okey, so jadi X campurkan dengan 50, campurkan dengan 5, campurkan dengan 83 sama dengan telefon bimbit ni 155. So X sama dengan 155 tolak tolak dengan ni sekali lah. Okey. So kita campurkan dulu. Ni 50 tambah 5 tambah 83. So jadi cikgu dapat 138. Okay, so jadi cikgu tolakkan X iaitu 155 tolakkan dengan 138. So kita dapat 17. Okey, so ini adalah untuk jawapan X. Okey. So jadi kalau kita tengok sini pun sama. Kita dapat sini nilai X adalah 17. So jadi kita dah dapat dah sebenarnya jumlah pelajar yang memiliki ketiga ni iaitu 17. Okey. Okey, so tapi sekarang soalan dia adalah okey, so itu dah selesai. Okey, sekarang kita nak cari jumlah pelajar yang tidak memiliki ketiga alat telefon itu. So jadi yang bahagian luar ni berapa? So jadi sekarang ni kita kena cari Y dan kita kena cari nilai yang kat sini. So jadi katakan cikgu letak ni sebagai kisah kat sini dia guna P kan. Okay, so cikgu letak P jugalah. Biasanya kita letak X, Y, Z. So jadi tak apalah cikgu letak sini. Cikgu letak Z lah. Okay. So jadi sekarang kita cari Y pula. Okay, sebab kita dah dapat dah X tadi. Okay. So X ni tadi 17. Alah, sorry. Okay, so jadi ni tadi 17. So jadi Y tambah 50 tambah 17. Okay, 17 ni dah tadi dah ni kan, kita dah dapat dah. Campurkan dengan 14 sama dengan okay, komputer ada 90 orang. So Y sama dengan 90 tolak 50 tambah 17 tambah 14. Okay, so jadi kamu tekan kalkulator. 90 tolak 50
tambah 17 tambah 14. So kita dapat 9. Okay, so Y ni adalah 9. Okay, sekarang kita nak cari Z pula yang sini. Okay, kalau kat sini dia guna P. Okay, tapi cikgu guna Z. Okay, so jadi nak jadi Z. Okay, tablet ada 37. Okay, so jadi Z campurkan dengan 4, campurkan dengan 5, campurkan dengan 17. X tu 17 lah. Sama dengan 37. Okay, so jadi Z sama dengan, so 37 tolakkan dengan yang ni. Okay, tolakkan dengan tu 4. Okay, 4 tambah 5 tambah 17. So dapat 26. So 37 tolak 26. 37 tolak 26. Kita dapat 11. Okay, so jadi nilai Z tadi adalah 11. So ni 17 lah. Okay, so jadi nak cari nilai yang luar ni, kita tolakkan lah 100. Pelajar ada 200 kan, dia kata. Okay, pelajar ada ada 200. Okay, so jadi pelajar yang tidak menyertai adalah 200. Tolakkan dengan 83. Tolakkan dengan 50. Tolakkan dengan 17. Tolak dengan 5. Tolak dengan 9. Tolak dengan 4. Tolak dengan 11. So inilah jawapan dia. Okay, so jadi 200 tolak 83 tolak 50 tolak 17 tolak 5 tolak 9 tolak 4 tolak 11. So kita dapat 21. So jadi ada 21 pelajar yang tidak menyertai kelas insentif. Okey. Itulah soalan yang melibatkan melibatkan populasi set lah. Okey, so jadi sebagai kerja rumah, okey, so ini kerja rumah kamu lah. Okey, so jadi kerja rumah kamu buat soalan 1 dan 2. Okey, praktis kendiri 4.1C, nombor soalan 1 A dan 1 dan 2 sahaja, muka surat 105. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.